tap screen dan share live kita dulu. Tak ada orang tap screen. Apa saya ada bau macam ni ya? Hai yang baru masuk, yang baru hadir. Thank you tap screen. Dah keluar dah love. Saya suka makan benda lah ni. Suka blackcurrant yang cuy tu. Okay. Sekejap sementara korang tap sikit, nak ambil air sekejap. Waalaikumsalam Miss Blue Spider Lily. Haji Petra dan Rumadi. Menarik? Okay. Tap screen dulu, share. Oh, patutlah slow kita punya engagement. Tak apa. Sambil tu korang tap screen dan share dulu lah live kita ni. Okey, saya nak komen berkenaan dengan hujah. Sebab saya tengok di mana-mana hari ni, kalau walau ni dia orang berhujah, dia orang beri alasan kenapa dia tak suka kepimpinan kerajaan hari ni. Bila kita tanya kepada mereka ni, dia cakap apa? Dia kata seperti petang tadi kan, ada seorang yang bernama Malaya Raya tu, dia masuk room kita. Lepas tu dia cakap terseksa lah, barang mahal lah, kos hidup meningkat lah, dan macam-macam lah. Jadi bagi saya, siapa yang paling menderita di zaman Anwar jadi PMX? Ada beberapa individu lah. Pertama sekali, Atuk Saka tu kita tahulah kan, dia memang daripada dulu memang dia tak senang dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, disebabkan prinsip dan integriti dan juga kedegilan Datuk Seri Anwar Ibrahim tu sendiri dan keberanian beliau. Dan dia antara orang pertama yang berani lawan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan mencetuskan orang lain juga berani melawan Mahathir ni. Kan. Sebelum daripada tu kalau getak sikit ke apa ke kan, getak berkenaan dengan kes-kes peribadi ke apa, memang orang akan akur sahajalah. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim ni dia tahu dia tak ada buat salah, dia tak sakau duit, dia tak ada ambil tanah mana-mana, dia jujur dalam pekerjaan dia. Jadi dia tak takut nak lawan. Lepas tu digunakan pula isu peribadi sebab nak korek berkenaan dengan sakau ke, ambil tanah ke, ada direct nego dengan kroni ke, apa bela kroni ke, apa semua tak ada. Jadi pada saya, individu yang kedua adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kenapa saya katakan Tan Sri Muhyiddin Yassin antara orang yang paling terseksa di zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim? Sebab dia ni masa dia menjadi kerajaan, dahlah menjadi kerajaan hanya 17 bulan. Betulkan saya kalau saya silap hanya 17 bulan aja dia menjadi kerajaan. Lepas itu kalau kita tengok, dia ni tak sempat menikmati apa benda yang dia impikan. Contohnya, dia renovate Seri Perdana sampai 38 juta. Dia tak sempat nak duduk. Lepas itu dia order kereta Mercedes. Saya rasa 2.3 juta harga Mercedes tu. Dia pun tak sempat nak guna juga. Kan? Lepas itu dia adalah beberapa benda lagi yang dia impikan tidak tercapai. Seperti nak pergi ke sana ke sini dengan helikopter dan sebagainya. Dan Allah itu Maha Kaya. Bila berlakunya langkah Sheraton, sewaktu itu juga berlakunya pandemik COVID-19. Bayangkan masa tu kalau ekonomi dibuka seperti biasa dan peluang untuk mereka ni nak menyakau lebih luas lagi.
kan. Dan ini masa tu Allah uji mereka dengan pandemik COVID dan menyebabkan ramai yang kehilangan nyawa, yang bunuh diri sebabkan oleh tekanan dan sebagainya lah. Okey, bila saya katakan Tan Sri Muhyiddin Yassin antara individu yang terseksa di zaman Anwar ni, kalau kita dapat lihat masa dia berceramah, masa dia menjatuhkan hukum haram mengundi Suhaizan di Pulai ni, kipas sepenuh muka berceramah tetapi dia berpeluh. Kan, itu menandakan dia gelisah dengan apa yang dia nak sampaikan. Sampai dia terpaksa mengeluarkan hukum yang haram mengundi Suhaizan di Pulai. Tapi kalah juga. Kan. Lepas tu kita dapat lihat yang penonton sibuk main torchlight handphone untuk konten mungkin lah, mimik muka yang gembira dan riang-riang. Aku katakan di Malaysia ni memang ada orang susah dan mereka perlu dibantu. Dan kita katakan di Malaysia ni memang ada yang terjejas dan terkesan dengan kenaikan kos harga hidup. Dan ini bukan cerita yang tipu, ini cerita yang sebenarnya dan ini hakikat. Dan kerajaan ini mencari solusi. Dan kita nampak kerajaan Malaysia Madani ini di bawah PMX telah memberikan beberapa solusi untuk, let's say lah, kalau kita tengok subsidi bersasar kan. Kenapa diputuskan untuk membuat subsidi bersasar? Kerana golongan yang maha kaya tidak memerlukan bantuan daripada kerajaan. Sekarang ni yang bising adalah M40 dengan B40. Seolah-olah diorang yang maha kaya. Bila kita sebut maha kaya ni, diorang ni memperolehi pendapatan jutaan ringgit dalam masa setahun. Jadi kenapa yang M40, yang B40 yang nak bising? Kononnya dia kata, kononnya dia kata, kenapa nak menindas golongan yang kaya? Golongan kaya tak perlukan bantuan korang pun. Malah diorang ni berlebih-lebihan duit sampai boleh ada hobi yang mahal. Kan? Jadi thank you Sefrian. Susahnya nama awak nak sebut. Dan apabila mereka memberi solusi short term, contohnya jualan rahmah, kita ni mewarisi harga barang yang mahal ni daripada Kerajaan Perikatan Nasional. Dan kerajaan hari ni dia fikirkan apa solusi nak bantu rakyat ni. Untuk jangka masa pendek ini dia memperkenalkan jualan rahmah. Sama-sama kita sentiasa sedekahkan Al-Fatihah kepada Datuk Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub lah, ya. Dan bapa rahmah, dia merupakan bapa rahmah. Dan lepas tu jualan ihsan rakyat, lepas tu bantuan sara hidup yang sekarang ni kita akui dinaikkan pemberiannya, iaitu sebelum ini setahu saya 2,500 aja maksimum untuk satu family. Sekarang ini diberikan RM3,700 untuk satu family yang ada ramai anak. Jadi di atas nama sumbangan tunai rahmah, kan. Jadi dan apabila mereka ada short term solution ni dan mereka ada buat, dan ia merangkumi segala pihak yang memerlukan dan situasi yang dilalui negara kita dan rakyat negara kita, yang bermakna kena tambah baik, ya, saya pasti. Tapi kerajaan ini baru setahun, dan setahun pun kita dah ada progres yang sangat membanggakan lah bagi saya. Dan Malaysia perlu hasilkan makanan sendiri. Ini yang diusahakan oleh Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan juga. Tambah baik apa yang perlu dan membetulkan kekurangan serta memperkemaskan cara kita merungkai masalah itu sendiri. Kita ni mewarisi masalah yang bertipe-tipe daripada Kerajaan Perikatan Nasional. Tiba-tiba they expect us to macam selesaikan segala masalah yang ditinggalkan mereka ni dalam masa beberapa bulan sahaja. Dan kekurangan bekalan beras tempatan ni, faktanya ia bukan rakaan, adalah kerana kekurangan bekalan kita selama ini. Masa Kerajaan Perikatan Nasional, mereka tidak menekankan berkenaan dengan keterjaminan makanan langsung. Dan bila tiba-tiba kita mewarisi, dan ia ambil masa lah sebenarnya untuk kita ni menjayakan penanaman padi 5 kali dalam masa 2 tahun, kan. Jadi kalau kita dapat lihat yang fitnah itu penyokong PN dan tidak pandai merungkai masalah dengan menyelit bukti dan hujah yang betul. Kita lihat semua walaun yang datang dekat room kita, semuanya hampir tidak pernah memberikan apa-apa fakta langsung. Malah apa yang diucapkan mereka tak tahu
bila, di mana, bagaimana dan sebagainya. Dia hanya datang sini membuat persepsi, lepas tu dia nak belah. Macam tu. Lepas tu dia claim dia menang. Kan? Jadi mereka suka bermain dengan sentimen dan menyebarkan kepalsuan, dan ini adalah niat jahat mereka lah. Aku tak pasti kenapa bekalan beras sebelum ni suka dapati, tapi of course lah kalau kita fikir balik, kalau semua orang tiba-tiba membeli beras tempatan yang selama ni dia orang lebih prefer beras super import, beras siam dan sebagainya kan, adakah mereka rasa kalaulah situasi tu berubah lah, tiba-tiba semua orang peniaga khususnya cari beras tempatan, lepas tu yang ada dapat beli pula buat stok lagi kan, dia tak fikir orang belakang langsung. Jadi panic buying ni memang berlaku lah. Dan India bukan sahaja mahalah ekspor beras, malah dia juga dan negara-negara lain yang juga mengekspor beras ni, bila dah India tak ekspor beras, menaikkan harga pasaran. Jadi sebelum ni boleh dikatakan 400 satu tan, dinaikkan sampai 700. Sebegitulah harganya saya rasa kan. Jadi puak-puak ini selalulah diorang ni nak datang, nak salahkan kerajaan dan sebagainya. Dan tapi saya lihat yang paling terseksa adalah pemimpin-pemimpin diorang. Kita tengoklah hari ni Bersatu hampir tenggelam kan. Kita tengok hari ni Bersatu dah jadi macam, thank you Syam-Syam, dah jadi macam melukut di tepi gantang bersama dengan PAS. Dia tak ada negeri, dia tak ada kepimpinan yang dapat dibanggakan, dan dia tak ada pun jawatan. Kalau kita tengok SG4 ni, kenapa mereka membawa masuk Atuk? Sebab Atuk ni, of course lah, saya rasa Muhyiddin pun dah habis duit dah. Nak dilaburkan untuk PN ini. Tiba-tiba kan sekarang ni kalau kita tengok, hari ni tular berkenaan dengan kalau Dr. Samsuri jadi Perdana Menteri, timbalannya, korang boleh tengok tak? Okey, saya buka kejap. Saya buka, sebentar. Dia kata kalau Dr. Samsuri Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri adalah Hamzah Zainuddin. Lepas itu Barisan Menteri Kanan Taqiyuddin, Datuk Ustaz Tuan Ibrahim Tuaman, Razi Jidin dan Muhammad Faizal. Saya tak tahulah kenapa nama Muhammad Faizal tiba-tiba jadi. Sekejap saya buka. Tahulah kenapa nama Muhammad Faizal tiba-tiba jadi. Sekejap saya buka. Tahulah kenapa nama Muhammad Faizal tiba-tiba Menteri Pertahanannya adalah Idris Ahmad. Ya Allah, aku tengok Idris Ahmad sebagai Menteri Pertahanan, aku mengucap panjang weh. Negara alam mimpi, betul lah tu. Lepas tu kita dapat lihat Menteri Pembangunan adalah Ustaz Fawaz. Masya Allah, Ustaz Fawaz dia nak jadikan Menteri Pembangunan. Ui, berbangunlah sangat. Kan. Lepas tu apa yang menjadi pembangunan. Ui, berbangunlah sangat. Penuh je. Lagi ke? Suara tak ada. Kenapa suara tak ada? Okey dah? Dah okey ke belum? Ada suara? Okey, baik. Jadi apa yang saya tunjukkan tadi adalah, saya tak tahu siapa yang tukang buat, mungkin di kalangan mereka sendiri, tapi yang saya terfikir, di mana Muhyiddin Yassin? Di mana Muhyiddin Yassin di dalam kabinet bayangan daripada PAS itu? Jadi saya pelik kenapa kabinet bayangan daripada PAS tu tidak mempunyai Muhyiddin Yassin. Jadi itulah, saya rasa Muhyiddin ni sekarang ni terseksa sebab dia adalah antara orang yang disisihkan lah, saya nampak sekarang ni. Dan juga
dan salah satu faktornya kalau kita dapat lihat bersatu dah retak menanti belah. Itu satu perkara. Lepas itu kalau kita dapat lihat pula Muhyiddin Yassin ni seolah-olah dilupakan bila mereka ni dah dapat atuk. Siang Bersatu tak ada calon PM. Bukan ke korang wala-walau ni memuja-muja Abah dulu, Abah terbaik dan sebagainya kan. Tiba-tiba sekarang ni Abah dilupakan. Dan saya rasa apa sebab geng Walaun dan geng Sakau Jana bawah meja ni mula panik dengan keadaan semasa di bawah pemerintahan Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah first kali adalah inflasi menurun. Yang kedua, pelaburan meningkat dan membawa kepada peluang pekerjaan kepada anak muda. Lag. Walaun dan geng Sakau Ya, Assalamualaikum ya ni. Waalaikumsalam. Ya ni cuba abang ni saya terpanggil untuk nak join live yang ni malam ni. Nah tadi yang macam kabinet bayangan PN tadi, dia nak ulas sikit makna isu kabinet bayangan tadi. Ya. Jadi yang dia nak tarik orang-orang UMNO nak masuk tu, dia nak bagi menteri apa pula tu? Tadi kabinet bayangan. Yelah ada menteri, tak ada calon menteri daripada tu kan? Daripada BN, ya. Jadi dia nak tarik orang BN macam mana tu? Tak tahulah saya. Itu je lah. Mula-mula ni. Dikatakan suara tak ada lah kat bawah tu. Orang kata suara tak ada, lag, tak dengar apa-apa. Pelik betul saya. Dia orang kata tak ada audio. Sekarang dia dah ada. Saya tak tahu kenapa lately saya punya live ni ada yang orang tertendang sendiri ke bawah. Lepas tu tak tahulah saya sebab apa. Ada je yang ni dari tadi ada. Aduh macam-macam lah. Tak lag pun. Walaun ke yang kata lag tadi tu? Ada masalah sikit dan orang naik senang terjatuh ke bawah. Okey, saya sambung balik Pak Rahim ya. Jadi sekarang ni kita tengok ringgit pun telah mengukuh sekarang ini. Berbanding dengan dulu dia duk ratik berkenaan dengan ringgit turun, ringgit jatuh dan sebagainya, ringgit dah mengukuh. Lepas itu pertumbuhan ekonomi semakin baik. Dari semasa ke semasa. Lepas tu bursa saham semakin mengukuh. Kan, harga barangan keperluan ada yang turun dan ada yang stabil. Kalau yang di beras pun dah stabil dah. Bantuan rakyat semakin bertambah. Dan sekolah-sekolah daif, klinik-klinik daif, perumahan sakit yang tergendala dan infrastruktur untuk rakyat sedang dibaiki dan diselesaikan. Kan? Pak Rahim tak boleh naik lah saya rasa Pak Rahim. Masalah betul lah line Pak Rahim tu. Line okey. Tak ada. Pak Rahim, saya tak nampak Pak Rahim ke atas. Line Pak Rahim memang okey. Tapi saya tak tahu kenapa saya invite seseorang kat bawah. Tengok orang tu boleh naik ke tidak. Ataupun dia berlega-lega gentayangan lepas tu dia jatuh balik. Biasanya macam tu lah. Okey je. Tok Adi boleh naik je. Tak ada masalah. Okey. Bila Tok Adi naik, saya tutup lah. Lepas tu kalau kita tengok inisiatif, program-program dan skim-skim untuk rakyat semakin banyak. Lepas tu kita tengok konsep madani dan rahmah semakin diterima baik oleh rakyat Malaysia. Apa lagi? Syiar Islam semakin menyinar dengan program-program agama yang banyak kedatangan agamawan tersohor dari luar negara. Ini berlaku di zaman PMX. Tak berlaku di zaman Muhyiddin. Tak berlaku di zaman Ismail Sabri. Perpaduan dan hubungan selesa antara parti komponen dan kerajaan perpaduan yang membawa kepada kestabilan politik. Kalau kita lihat, contoh saya bagi contoh. Kalaulah BN yang Barisan Nasional yang bertanding, jentera-jentera daripada PH, Menteri, Perdana Menteri turun untuk sama-sama berkempen. Sama juga situasi di Pulai dan Simpang Jeram. MB Selangor sendiri berkampung di tempat-tempat mengundi ini
tempat-tempat berkempen ini untuk sama-sama berkempen. Okey. Jadi saya nampak ini adalah satu usaha untuk sebenarnya untuk rakyat. Kalau kira ideologi politik, perbezaan